Baik itulah kalau kita nak melihat bagaimana ke asas, bagaimana Islam mengajar menyantuni umat ini. Asas yang pertama adalah asas santunan dari sudut percakapan. Dan ini diajar oleh Nabi SAW. Tidak keterlaluan kalau kita kata Nabi juga pernah dapat teguran daripada Allah. Sebagai seorang manusia, Nabi juga ada masa kita tengah ada benda penting nak buat, masa itulah ada orang sibuk nak suruh beri tumpuan pada dia. Kita kadang ada nak prioriti nak buat, dan Nabi pernah dapat teguran. Sebagai contoh, ini bukanlah contoh yang merendahkan kedudukan Nabi, sebab contoh ini disebut dalam Quran sebagai pelajaran untuk kita umatnya. Iaitu Nabi pernah dapat teguran ketika datang seorang sahabat nak jumpa Nabi. Sahabat ni datang nak belajar, nak baca Quran, nak tasmih, nak suruh Nabi dengar. Ketika itu Nabi sedang mengadakan diskusi dengan pembesar-pembesar Quraisy untuk nak close deal, nak bincang gerak kerja Islam yang dilarang. Tapi Nabi berjaya yakinkan benda ni boleh tanpa mengganggu status quo yang sedia ada. Dalam riwayat disebut yang ada dalam perbincangan itu semua Top Gun Quraisy, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Abbas bin Abdul Muttalib dan Walid bin Mughirah. Sedang Nabi diskus, datang Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Yang kita tahu dia ni seorang OKU, cacat penglihatan. Nabi tengah diskus, dia datang. Apa tujuan dia datang? Dia nak semak Al-Quran. Macam kita lah ya, duduk di surau masjid, tiba datang pula kata orang makcik nak belanja ni, dengung lah hamla. Aku ni tengah bincang nak dapat peruntukan beli aircon 250,000 masih ni. Tanya idram kat mana, izhar kat mana. Sudahlah makcik ni, agak-agak lah. Kita ada benda penting. Orang daripada ICU, JPM datang, mana you punya paper, you hantar PM, suruh ni kita orang nak check apa keperluan. Mustahak ini. Orang JKR lagi ada ni datang. Ustaz, idram mana sana? Idram kat sini. Barangkali begitulah agaknya yang dihadapi oleh baginda Nabi. Didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu nak semak Al-Quran. Nabi dalam riwayat menyebut dia ada rasa sedikit terganggu sebab percakapannya terputus, yang menyebabkan akhirnya Nabi tarik muka sedikit tarik muka, dan Nabi telah memalingkan sedikit wajahnya daripada Abdullah bin Maktum. Barangkali ni anggapan bayangan kita lah, Nabi tengah ni, Abdullah datang, macam tu lah, Nabi palingkan saja. Maknanya muka pun ada sikit kelat lah juga. Orang tengah diskat, dia ni pula tak nampak. Dia bukan tahu tengah mesyuarat, tahu tak OKU. Dek, kerana itulah tuan-tuan, turun satu ayat, dia namakan surah, dia panggil surah Abasa. Abasa ni muka masam. Teguran pada Nabi kita. Tapi teguran tu bukan dosa ta'limiyah. Dia Nabi ni dia maksum. Jadi teguran tu adalah pendidikan daripada Allah untuk nak mencantikkan lagi sikap dan sifat Nabi ketika berhadapan dengan orang. Cuba tuan-tuan hayati ayat-ayat dalam surah Abasa itu. Abasa wa tawalla, dan Muhammad mukanya masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, kerana telah datang seorang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, tahukah kamu barangkali si buta itu datang nak membersihkan dosa dan nak mendapat pelajaran dari kamu. Au yadzakkaru fatanfa'ul zikra, dan pengajaran yang kau beri itu akan memberi manfaat kepada dia. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang kau merasa dia tu serba cukup, fa antalahu tasadda, beria betul kamu melayan mereka. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada alasan atas kamu kalau mereka itu tidak membersihkan diri atau tidak beriman. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun yang buta datang bersegera itu adalah untuk dapat pelajaran. Wa huwa yakhsha,
dan dia tu sangat takut kepada Allah. Fa anta anhu talaha, tapi kamu mengabaikannya. Banyak pelajaranlah daripada surah ini. Untuk jabatan-jabatan yang muka masam dekat kaunter tu, tuan-tuan, hadiahkanlah ayat ini pada mereka. Buat khad, upah satu budak, komputer pun boleh. Jumpa tu jabatan, kami hadiahkanlah untuk kaunter jabat. Dengan berpuluh muka masam semua, kantong. Allah ajar Nabi, jangan begitu. Memang you nak close deal dengan orang besar, tapi orang besar ni banding dengan satu orang ni, dia nak belajar, nak berdekat diri dengan aku. Yang orang ni, kalau dia tak masuk Islam, dia kat nothing tulus. Ini semua empat ni semua dalam jahanam semua ni. Memang sampai mati dia tak akan suka Islam. Tapi yang satu orang ni dia ikhlas nak belajar, bagilah sikit masa, priority sedikit. Take 5 ke, tak maaf tuan-tuan, 5 minit ni saya punya jemaah, saya kena jumpa dia sekejap saja, 5 minit. Pergilah layan saja. Tapi yalah, dari satu segi yang lain, Nabi kita ni jujur lah. Kalau Quran ni Nabi buat sendiri tuan-tuan, surah Abasa dia tak cetak pun. Buat malu aku. Baik, buat apa dia nak print ayat yang ngentam dia? Tak, Nabi nak tunjukkan Quran bukan saya buat. Kalau saya buat apa saya hentam diri saya sendiri. Ayat tu pedas, Allah Ta'ala didik. Tapi bukan Tuhan murka, tidak. Maka pelajaran untuk kita juga hari ini, ayo kita santuni orang dengan muka manis, percakapan yang baik. Ini verbal lah. Komunikasi ni ada yang verbal, ada yang non-verbal. Verbal ini mustahab. Baik tu orang tua-tua dulu, dia mengajar kita kalau bercakap dengan orang, kena tengok siapa. Bercakap, pelihara lidah. Berjalan, pelihara kaki. Bila bercakap, rendahkan suara. Kalau bergaul, rendahkan hati. Jika bermadah, lembutkan lidah. Kalau berjalan, haluskan langkah. Bercakap kalau tak beradab, melangkah pun nanti tak semenggah. Telanjur langkah di bawah surut, telanjur lidah membawa maut. Cakap dengan orang, jauhkan mengenang. Bercakap dengan orang tua, banyakkan bertanya. Cakap dengan anak, berlunak-lunak. Bercakap dengan isteri, isi mengisi. Cakap dengan suami, ingat mengingati. Cakap dengan mentua, jaga menjaga. Cakap dengan menantu, bertentu-tentu. Cakap dengan sahabat, berhemat-hemat. Cakap dengan kawan, segan menyegan. Bercakap dengan orang alim, berlaku takzim. Cakap dengan penghulu, jaga malu. Cakap dengan mak, agak-agak. Cakap dengan nenek, baik-baik. Cakap dengan atuk, berelok-elok. Cakap dengan guru, elokkan kelaku. Cakap dengan tetangga, maniskan muka. Panjanglah 3 hari, tak habis seorang-seorang. Dia ada cara. Kita tak boleh bercakap dengan orang dengan laras bahasa yang sama. Macam kita umur 50-an, dengan kawan umur 50-an, bolehlah kita cakap laras bahasa kita. Tapi orang yang berumur dah 60, 70, ada laras dia kita cakap. Dengan orang istana, tuanku ke apa, dengan anak-anak raja, ada laras bahasa dia. Ini cara orang tua-tua ajar kita. Bahkan macam tadi disebutkan, cakap dengan mentua, jaga menjaga. Dengan mentua jangan cerita semua. Tak semua mentua tu. Sebab tu ada orang nama pokok lidah mak mentua. Mana ada sebab. Bukan semua boleh jadi mak mentua, bukan semua menantu dia suka. Bukan mentua sini bagus-bagus. Ada setengah mentua dia milih. Kalau anak tu kesayangan dia, maka menantu tu jadi kesayangan dia juga. Kalau anak tak nak dia menyampah dengan menantu dia menyampah, dia package sekali. Kalau menantu tu have, layanan dia pun lain. Kan kalau kita balik raya, orang buat analogi, kalau menantu tu menantu yang kaya, yang have, mak mentua dengan pak mentua tunggu depan tangga. Balik raya tu tunggu depan tangga. Kalau menantu yang balik tu biasa-biasa, grade 41, kerja cikgu, benda biasa-biasa je lah, tak adalah kaya sangat. Dia tunggu kat ruang tamu je lah, atas sofa gitu lah. Pim-pim, keluar. Kalau kaya, kat tangga tunggu. Kalau menantu kerja biasa-biasa, bawa motor contohnya, mak tu tunggu kat dapur je. Itu pun kat dapur lah, bawa sampai gitu, tak ada bangun benda. Cucu pun, kalau cucu menantu yang have, nenek dia je nak main dalam rumah, lantak engkau lah bapak kau baju duit.
patah ini ke cabut lansir, lantaklah bapak dengan kaya. Tapi kalau menantu cucu yang daripada menantu anak yang tak berapa ada duit, pegang ni kena marah, pegang ni kena marah. Pegang jatuh pecah terang. Pegang amalan putus terang. Pegang hanya ke cabut. Takut sangat. Sebab itu orang tutur Ustaz, cakap dengan mentua, jaga menjaga. Cakap dengan menantu bertentu-tentu. Jangan pukat semua menantu serupa. Menantu. Sebab itu kalau mak mentua buruk ke menantu lain, tuan-tuan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri sudah. Jangan menyampuk je. Sebab hari ni dia kutuk menantu depan kita, esok dia kutuk kita depan menantu lain pula, jadi buat bodoh je lah. Cakap dengan menantu bertentu-tentu. Cakap dengan sahabat berhemat-hemat. Jangan kau nak tunjuk kau ni Datuk ke, Datuk Seri ke, Datuk Kalah ke, Datuk Menang ke, tunjuk kau orang. Kawan-kawan sama belajar kan, sama sekolah. Tak payahlah nak protokol sangat, panggil lama sudah, kenal dari kecil Dia berhemat-hemat. Cakap dengan kawan, segan, segankan sikit. Cakap dengan alim, takzimkan. Ni contoh sajalah.